Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama lagi dalam perkongsian pada hari ini yang bertajuk mendidik anak-anak hayati Ramadan. Dan perempuan yang dikasihi sekalian, mendidik anak-anak menghayati Ramadan merupakan rutin tahunan kita yang telah Allah susun untuk kita sama mengambil peluang bagi memastikan proses mendidik anak-anak itu menjadi lebih berkesan, insya-Allah. Pada perkongsian kali ini, antara isi utama yang saya akan kongsikan, iaitulah berkaitan dengan pertamanya, apakah program ataupun amalan mendidik anak-anak menghayati Ramadan? Keduanya, bagaimanakah memperolehi keberkesanan dalam mendidik anak-anak menghayati Ramadan? Tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang sering kita dengar, sering kita baca apabila kita berada dalam bulan Ramadan, iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekalian, sesungguhnya Ramadan merupakan bulan tarbiyah, merupakan madrasah tarbiyah kepada kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, masyarakat kita, umat Islam keseluruhannya untuk menghadapi masa-masa mendatang. Sebagai satu persediaan yang merupakan latihan tahunan setiap tahun sebulan, iaitulah bulan Ramadan. Dan pada masa yang sama juga, bulan Ramadan ini ditawarkan dengan pelbagai ganjaran, dengan pelbagai tawaran yang tidak ada pada bulan-bulan. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, tarbiyah Ramadan merupakan tarbiyah untuk mengurus kehidupan kita, mengurus kehidupan keluarga kita, mengurus kehidupan masyarakat kita, mengurus kehidupan umat Islam dan dunia keseluruhan. Kesemua program ataupun amalan-amalan yang diamalkan ketika bulan Ramadan, semuanya dapat diteruskan pada bulan-bulan berikutnya. Apakah program atau amalan mendidik anak-anak menghayati Ramadan? Kita dah maklum, tapi kita sebagai satu perkongsian dan ulang kaji, insya-Allah kita manfaatkan bersama. Pertamanya itulah puasa. Kita berpuasa bukan sekadar untuk melepaskan kewajipan kita, tapi kita melaksanakan dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita senang dengan puasa dan bukan merasa terbeban dengan puasa yang kita laksanakan. Kita laksanakan kewajipan dan sunnah-sunnahnya serta meninggalkan larangan dan hal-hal yang mengurang nilai ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan setiap anak Adam dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Dan Allah berfirman, kecuali puasa, ia adalah untukku. Aku yang membalasnya. Ia meninggalkan syahwat dan makanannya kerana aku. Hadis riwayat Muslim. Amalan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan kasih sekalian, iaitulah solat malam. Pada bulan Ramadan dikenali sebagai tarawih. Solat malam adalah merupakan solat sunnah yang sangat besar pahalanya, baik dikerjakan di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan.
Namun, solat malam ini, di bulan Ramadan ini, yang kita kenal sebagai solat tarawih, memiliki keutamaan lebih daripada di bulan-bulan yang lain. Berbanding bulan-bulan yang lain. Maka hendaklah kita berlumba-lumba merangsang anak-anak kita untuk berlumba-lumba melaksanakannya. Suasana Ramadan dan balasan pahala yang besar memberikan kepada kita semangat yang lebih untuk melaksanakannya, insya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang solat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Tuan yang perempuan yang dikasihi sekalian, amalan yang ketiga, iaitulah membaca dan tadabbur Al-Quran. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan Al-Quran. Di mana pada bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda di antara hak dan yang batil. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, bulan Ramadan, Jibril alaihissalam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersama-sama membaca, mengulangi bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Para sahabat salafus soleh berlomba-lomba mengkhatam Al-Quran, baik dalam bacaan solat ataupun bacaan di luar solat. Tuan-tuan yang perempuan yang dikasihi sekalian, amalan yang keempat, iaitulah sedekah. Amalan ibadah bulan Ramadan tidak hanya berhubung langsung hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ia juga merupakan amalan yang memberi efek kebaikan langsung kepada orang lain. Salah satunya adalah sedekah, memperbanyakkan sedekah. Sedekah di bulan Ramadan telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah baiknya kalau kita dapat suburkan suasana sedekah ini dengan perancangan awal kita dari awal sebelum Ramadan untuk kita latih diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita untuk beramal. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawan beliau akan bertambah pada bulan Ramadan ketika bertemu dengan Jibril. Beliau bertemu dengan Jibril setiap malam Ramadan untuk mempelajari Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan dari hembusan angin, yakni sangat mudah mengeluarkan sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Amalan yang kelima iaitulah i'tikaf. I'tikaf dilakukan dengan menetap di masjid selama waktu i'tikaf, baik siang ataupun malam hari, dan tidak keluar dari masjid kecuali untuk memenuhi keperluan yang darurat seperti makan dan buang air. Dan dalam konteks kita sekarang ini, dalam PKP sekarang ini, kita berada di rumah, kita beramal, kumpul sebanyak mungkin amalan dalam sepanjang i'tikaf kita di rumah kita, insya-Allah. Seorang yang beriktikaf, dia akan menyibukkan dirinya hanya dengan ibadah, berzikir, membaca Al-Quran, memperbanyakkan solat dan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Ia meninggalkan pekerjaan yang melalaikan dan amalan yang sia-sia, sehingga waktu ia beriktikaf benar-benar menjadi waktu yang dikhususkan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita dalam kalangan kita mungkin tak mampu untuk melaksanakannya. Yang paling penting iaitulah kita menghidupkan, menyuburkan di sepanjang bulan Ramadan, di siang hari, di malam hari, dengan perkara-perkara yang berfaedah. Bukan dengan mengisi perkara-perkara kehidupan kita itu dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Seperti sekarang ni berlaku ketagihan internet, ketagihan game di kalangan anak muda. Ini semua akan menjejaskan proses tarbiyah Ramadan itu sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beriktikaf selama 10 hari setiap bulan Ramadan dan beriktikaf selama 20 hari pada tahun beliau wafat. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Yang keenam, iaitulah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ya. Ini berada di 10 akhir Ramadan, ya. Dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah telah menghadiahkan kita satu malam yang istimewa, ya. Malam yang istimewa, iaitulah malam Lailatul Qadar. Malam yang barang siapa yang akan menghidupkannya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Bahkan mendapat pahala yang berlipat ganda, yang lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Bayangkan tuan-tuan, ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Pahala seperti ini hanya ada pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bawa maksud, malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Al-Qadar ayat 3. Tuan-tuan dan puan dikasih sekalian, malam itu adalah salah satu malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan pada malam ke-27, Rasulullah SAW memberi isyarat kuat tentangnya tanpa memastikan sebagai malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan dan puan yang dikasih sekalian, bagaimanakah kita nak memperolehi keberkesanan dalam mendidik anak-anak menghayati Ramadan? Mendidik anak-anak, mendidik diri kita sendiri, ya, dan mendidik ahli keluarga kita keseluruhannya, ya. Bagaimana? Perlu dijelaskan apa yang kita ingin capai dari bulan Ramadan. Di awal-awal tadi saya dah baca, kita dah sama-sama dengar ayat Al-Quran bahawa semoga kita memperolehi takwa. Apa yang ingin tercapai melalui madrasah dan tarbiyah Ramadan ini, iaitulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, kunci. Bagi apakah kunci utama, ya? Untuk kita melalui madrasah Ramadan ini, iaitulah menyuburkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan yang digalakkan tadi, ya. Yang disebutkan tadi. Baik. Kunci yang meningkatkan kecintaan dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berpuasa, kita mencari jalan bagaimana amalan kita itu menghampiri amalan yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kunci utama bagi memastikan keberkesanan Ramadan ini, iaitulah kita, ibu, bapa, ahli keluarga kita kena perlu bersama-sama dan hadir bersama dalam setiap aktiviti yang kita sebutkan tadi. Ibu, bapa menjadi contoh pada anak-anak. Anak-anak bersama-sama mengikuti ibu bapa dalam melaksanakannya. Suburkan suasana itu. Ini kunci yang paling penting. Kebersamaan. Tak boleh dalam satu keadaan di mana hanya anak-anak yang buat tetapi bapa tak buat. Bapa penting. Dalam konteks ini seperti yang selalu saya seterusnya yang saya sebutkan tadi, iaitulah bapa sebagai model utama. Bagi yang masih ada bapa, yang ada keluarga yang mana diketuai oleh bapa, maka bapa perlu menjadi model utama dalam setiap aktiviti, dalam setiap program dalam bulan Ramadan. Bukan saja bulan Ramadan, tapi pada ketika-ketika yang lain. Kerana bapa memberi pengaruh yang besar dalam perkembangan diri anak-anak. Seterusnya itulah sedikit tetapi berterusan. Ya, anak-anak kita latih sedikit demi sedikit, dengan melatih mereka yang keutamaannya ialah latih untuk solat fardu, dengan istiqamah di awal waktu, bersiap sedia, tidaklah di saat akhir baru kelam kelibut nak menyediakan telekung dan sebagainya. Bersedia, sentiasa bersedia. Itu kunci utama, tuan-tuan dan puan. Semoga
Apa yang kita kongsi pada hari ini, semoga akan melahirkan takwa. Supaya ayat Al-Quran yang telah Allah sebutkan, iaitulah Ya ayyuhallazina amanu taqul Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang Ramadan yang kita lalui menjadi Ramadan bulan tarbiyah, dan Ramadan merupakan madrasah tarbiyah. Insya-Allah untuk diri kita, kita pastikan ke semua program yang telah dilalui sepanjang mula Ramadan, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat kita teruskan pada bulan-bulan berikutnya. Yang pastinya ganjarannya adalah merupakan ganjaran yang berbeza. Kerana Ramadan mempunyai tawaran khas daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ya, ianya mampu untuk mendidik diri kita, mampu mendidik keluarga kita, mampu mendidik masyarakat keseluruhannya dan umat Islam keseluruhannya untuk menjadi umat yang terbaik. Semoga Allah mempertemukan kita pada bulan Ramadan pada tahun akan datang supaya ianya menjadi sumber madrasah tarbiyah, sumber pendidikan yang mampu membekalkan takwa pada kita, yang mana takwa itu adalah merupakan sebaik-baik bekal apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.